Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan mengenai agama Yahudi. Objektif pembentangan kami adalah untuk mengenali latar belakang dan konsep agama Yahudi. Seterusnya, mengenal pasti perbezaan antara Yahudi Ortodoks dan Yahudi Reform. Dan akhir sekali, memahami rumah ibadat, upacara dan perayaan agama Yahudi. Pengenalan. Seorang Yahudi, iaitu diambil dari bahasa Ibrani, Yehudi, adalah ahli daripada orang Yahudi, iaitu kumpulan keagamaan yang berasal daripada Bani Israel atau Ibrani dari Timur Tengah. Etnisiti, kenegaraan dan agama sangat berkait rapat antara satu sama lain, dengan agama Yahudi menjadi keimanan tradisional negara Yahudi. Latar belakang agama Yahudi. Sejarah Yahudi bermula dengan patriark biblikal, sebagai contoh Abraham, Isaac dan Jacob. Pengaruh agama Yahudi wujud menerusi dua tempoh semasa sejarah purba. Yang pertama, zaman monarki bersatu dan berakhir dengan kemusnahan kuil pertama pada 586 sebelum Masihi. Kedua adalah semasa zaman kerajaan Hasmonia, iaitu dari tahun 140 sehingga 37 sebelum Masihi. Mereka tinggal di diaspora sehingga Israel moden didirikan pada tahun 1948. Agama Yahudi menjadi minoriti di semua negara disebabkan oleh isu penindasan. Kini, penganut agama Yahudi merupakan 0.2% daripada bilangan keseluruhan penduduk di dunia. Seterusnya, mari kita meneliti konsep agama Yahudi. Agama Yahudi bersifat monoteism dan mengikut kitab Ibrani yang dipanggil Tanakh, iaitu sebuah kitab besar yang terdiri daripada 24 buah kitab yang dihimpun kepada 3 kumpulan. Yang pertama ialah Torah atau Taurat bagi undang-undang. Yang kedua ialah Nevi'im, kitab para nabi. Dan yang ketiga ialah Ketuvim, iaitu kitab literatur dan sejarah. Bagi penganut agama Yahudi, mereka perlu membuat sembahyang sebanyak 3 kali sehari, iaitu Syakarit, Subuh, Minkah, Zohor dan Ma'arif untuk Maghrib. Dan dalam agama Yahudi telah menekankan beberapa aspek. Yang pertama iaitu Kabbalah, berupaya untuk menyingkapkan pengertian-pengertian mistis yang terselubung dalam Tanakh. Yang kedua ialah Kurban, merupakan istilah untuk pengorbanan yang dideskripsikan dan diperintahkan dalam Taurat, iaitu kitab undang-undang. Yang ketiga ialah Halakah, iaitu istilah untuk kumpulan hukum agama orang Yahudi, termasuk hukum yang tertulis dalam Alkitab Ibrani dan hukum Talmud maupun hukum rabbinik yang ditetapkan, kemudiannya serta mempunyai sejumlah adat dan tradisi. Untuk penganut agama Yahudi, mereka akan beribadah dalam satu tempat yang dinamakan sinagoga. Seterusnya, Yahudi juga kini dipecah belahkan kepada dua, iaitu Yahudi Ortodoks dan Yahudi Reform. Dalam Yahudi Ortodoks merupakan penganut mereka mengikuti peraturan tradisional secara ketat, berdasarkan juga dengan tafsiran Rabbanika, undang-undang agama Yahudi yang melebihi 600 undang-undang. Bagi penganut Yahudi Ortodoks, mereka tidak menerima Yahudi Reform. Untuk Yahudi Reform pula, Yahudi aliran ini dimulakan di Jerman oleh ahli falsafah bernama Moses Mendelssohn yang memodifikasikan dan mengabaikan beberapa aspek Yahudi Ortodoks, terutamanya dari segi upacara ibadat, untuk menyesuaikan dengan zaman moden, iaitu perubahan dari segi sosial, politik dan budaya. Oleh itu, apakah perbezaan di antara Yahudi Ortodoks dan Yahudi Reform? Yahudi Ortodoks adalah lebih tegas akan peraturan dan undang-undang, manakala Yahudi Reform pula mempunyai peraturan dan undang-undang yang dimodifikasikan untuk penyesuaian mengikut zaman moden. Bagi Yahudi Ortodoks, lelaki dan wanita duduk secara berasingan di dalam sinagog, manakala Yahudi Reform pula, lelaki dan wanita duduk bersama-sama di dalam sinagog. Yahudi Ortodoks mempunyai panggilan shul, iaitu sekolah, bagi tempat ibadat mereka, iaitu sinagog, manakala Yahudi Reform pula memanggil sinagog sebagai tempel. Dan akhir sekali, hanya lelaki yang dapat menjadi seorang rabi di dalam Yahudi Ortodoks, tetapi lelaki dan wanita mempunyai peluang untuk menjadi seorang rabi di dalam Yahudi Reform. Mari kita melihat rumah ibadat untuk agama Yahudi. Rumah ibadat agama Yahudi dikenali sebagai sinagogi atau sinagoga dalam bahasa Melayu. Sinagogi ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama ialah Aaron HaKodesh. Yang kedua ialah
Sefer Torah. Yang ketiga ialah Ner Tamid dan yang keempat ialah Bimah. Dan akhir sekali, dalam rumah ibadat agama Yahudi, tiada sebarang gambar Tuhan atau orang. Rumah ibadat telah mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama ialah melakukan upacara ibadat. Ia memerlukan sekurang-kurangnya 10 orang untuk hadir bagi upacara ibadat agama Yahudi. Yang kedua, rumah ibadat juga digunakan sebagai tempat untuk berkumpul, untuk mesyuarat dan perhimpunan sosial. Dan akhir sekali, rumah ibadat juga dijadikan tempat untuk mengadakan kelas untuk mengajar bahasa Hebrew. Seterusnya, kita akan melihat kepada upacara kematian bagi penganut agama Yahudi. Pengebumian harus dilakukan secepat mungkin selepas kematian. Selepas meninggal dunia, matanya harus ditutup, badannya dibersihkan dan disediakan untuk pengebumian. Kebanyakan penganut Yahudi dikebumikan dalam keranda yang biasa untuk menunjukkan kesaksamaan bagi semua orang. Dan akhir sekali, ahli keluarga mengambil sebahagian daripada baju orang yang meninggal dunia sebagai tanda kemurungan. Dalam agama Yahudi, penganut-penganut agama Yahudi akan meraihkan beberapa perayaan dan upacara ibadat. Yang pertama ialah Sabat atau Syabat, merupakan hari kewajipan daripada The Ten Commandments untuk memperingati hari rehat Tuhan pada hari ke-7 selepas penciptaan dunia. Dan Sabat diamalkan setiap minggu, bermula dari matahari terbenam pada hari Jumaat sehingga matahari terbenam pada hari Sabtu. Penganut Yahudi akan mengelakkan diri daripada melakukan sebarang kerja, termasuklah memandu dan juga memasak. Yang kedua, penganut agama Yahudi juga mempunyai tahun baharu tersendiri, iaitu Rosh Hashanah, merupakan tahun baru Yahudi yang disambut pada Tishri 1 dan Tishri 2, iaitu pada bulan September dan Oktober. Upacara ibadah akan berlaku di sinagogi bermula dengan bunyi syafah. Penganut Yahudi akan bertaubat atas kesilapan yang dilakukan pada tahun lepas dan berazam untuk melakukan lebih baik pada tahun baharu. Dalam perayaan ini, penganut agama Yahudi akan memakan buah celup, buah yang dicelup dengan madu dan roti caira. Dan Rosh Hashanah ini disambut selama 2 hari dan diakhiri pada hari ke-10 dengan Yom Kippur. Perayaan yang ketiga merupakan Yom Kippur, iaitu Day of Atonement. Hari ini merupakan hari terakhir, Days of All, selepas Rosh Hashanah. Hari ini juga merupakan hari yang paling mulia dan penting dalam kalender Yahudi. Pada perayaan Yom Kippur, penganut agama Yahudi akan berpuasa selama 25 jam dan memakai pakaian berwarna putih dan tidak menggunakan alat solik, minyak wangi dan kasut kulit bagi menunjukkan kesucian mereka. Aspek paling penting tentang Yom Kippur ialah masa yang dihabiskan berada di sinagog. Penganut yang kurang pergi ke sinagog dan menghadiri upacara ibadah juga kebiasaannya masih pergi ke sinagog pada hari ini. Dan akhir sekali, penganut akan berdoa secara berterusan di sinagog. Dan akhir sekali, perayaan yang terakhir ialah Passover, yang juga dikenali sebagai Pesach. Perayaan ini menandakan kebebasan orang Hebrew daripada penghambaan di Egypt. Dan perayaan ini dilangsungkan selama 7 hingga 8 hari. Sebelum bercuti, rumah penganut Yahudi dibersihkan. Dan pada petang pertama atau kedua, penganut Yahudi melakukan penceritaan semula perbudakan nenek moyang dan menyediakan makanan ritual yang dikenali sebagai seder. Akhir sekali, mereka akan membaca buku yang dipanggil sebagai Haggadah. Kesimpulannya, teras kepercayaan penganut agama Yahudi ialah kewujudan Tuhan yang Maha Esa dan pencipta dunia yang menyelamatkan Bani Israel dari penindasan di Mesir dan menurunkan undang-undang yang Maha Esa Torah kepada mereka dan memilih mereka sebagai cahaya kepada manusia sejagat. Agama Yahudi merupakan agama monoteisme yang berpegang kepada kepercayaan bahawa Tuhan merupakan satu dan tunggal dan merupakan salah satu agama dari keluarga agama Samawi. Secara kesimpulannya, teras kepercayaan penganut agama Yahudi ialah kewujudan Tuhan yang Maha Esa merupakan pencipta dunia yang menyelamatkan Bani Israel dari penindasan di Mesir dan menurunkan undang-undang yang Maha Esa Torah kepada mereka dan memilih mereka sebagai cahaya kepada manusia sejagat. Agama Yahudi merupakan agama monoteisme yang berpegang kepada kepercayaan bahawa Tuhan adalah satu dan tunggal dan merupakan salah satu agama daripada keluarga agama Samawi.